Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Seterusnya, jenis-jenis salur darah. Terdapat 4 jenis salur darah utama yang masing-masing memainkan peranan mereka sendiri. Pertama, arteri. Ini adalah saluran elastik yang mengangkut darah dari jantung. Kedua, vena. Ini juga merupakan saluran elastik tetapi ia mengangkut darah ke jantung. Ketiga, kapilari. Ini adalah saluran yang sangat kecil yang terletak di dalam tisu badan yang mengangkut darah dari arteri ke vena. Keempat, sinusoid. Saluran sempit ini terletak di dalam hati, limpa dan sumsum tulang. Mengenal pasti jenis-jenis nadi. Pertama, denyutan nadi lazimnya direkodkan dari pergelangan tangan, nadi radial. Kedua, jika berlaku kecemasan, pemeriksaan denyutan nadi dilakukan di leher, iaitu nadi karotik. Seterusnya, bagi bayi pula, pemeriksaan denyutan nadi dibuat pada bahagian atas lengan bayi, iaitu nadi brachial. Nadi ini mudah untuk dirasai. Kebakaran. Kebakaran merupakan sesuatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran tidak terkawal membahayakan nyawa manusia, bangunan atau teknologi. Ia boleh jadi sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan cedera atau kematian kepada manusia. Kebakaran kadang-kadang turut menyebabkan ribut kebakaran atau kebakaran liar. Kebakaran boleh menyebabkan kecederaan atau kematian yang berpunca daripada terhidup asap ataupun melecur. Segitiga api. Api tidak terjadi begitu saja, namun terdapat sesuatu proses kimiawi antara unsur bahan bakar, oksigen dan panas yang dikenal dengan teori segitiga api. Berdasarkan teori segitiga api, kebakaran terjadi kerana adanya 3 faktor yang menjadi unsur. Pertama, bahan bakar. Kedua, sumber panas. Ketiga, oksigen. Seterusnya, jenis-jenis alat pemadam api. Pertama, serbuk kering. Serbuk kering bertindak melemaskan api dengan menutup permukaan punca kebakaran dan memutuskan kitaran hayat api, iaitu haba, bahan api dan oksigen. Kedua, karbon dioksida, sejenis gas yang bersih dan bersifat berlawanan dengan kitaran hayat api, iaitu oksigen. Ketiga, buih. Biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis minyak. Selalunya digunakan oleh bomba Jabatan Penerbangan. Keempat, air. Biasanya digunakan bagi kebakaran jenis api pepejah seperti kebakaran kayu, kertas, kain atau sampah. Kelima, metal powder digunakan bagi memadam kebakaran logam seperti potassium, sodium, kalsium dan magnesium.